Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temeluh Titik Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Izzati Muhammad dalam Buletin Temeluh rangkuman 29 September yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Kerajaan Persekutuan pada dasarnya bersetuju meluluskan cadangan projek pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Gebeng. Menteri Besar Datuk Seri Warosdewa Ismail berkata, persetujuan itu hasil mesyuarat Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN baru-baru ini. Katanya, kerajaan negeri mencadangkan projek pembinaan itu dengan mengambil kira keperluan sebuah lapangan terbang antarabangsa di Pahang, terutama di Pantai Timur. Pada masa sama, lapangan terbang Sultan Ahmad Shah LTSAS di sini menumpang lapangan terbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Bagi kerja menaik taraf pembesaran LTSAS, ia tidak dapat dilakukan kerana ruang yang terhad serta selain faktor keselamatan. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed. Warosdi berkata sekiranya lapangan terbang antarabangsa direalisasikan, ia akan mewujudkan penerbangan dari luar negara terus ke Kuantan. Lapangan terbang ini akan memudahkan kedatangan pelancong luar negara seperti China, Singapura dan Thailand serta urusan perniagaan. Selain projek ini mempunyai beberapa fasa bermula dengan pembinaan lapangan terbang, pusat membeli belah dan hotel. Kerajaan Pahang memperuntukkan RM5 juta menerusi bantuan prihatin Pahang bagi memberikan sumbangan one-off RM250 kepada 20,698 orang kurang upaya di seluruh negeri Pahang. Exco Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Samsudin berkata, daripada jumlah itu, seramai 13,154 penerima adalah penerima bantuan JKM, 6,264 murid berkeperluan khas dan 1,279 pelatih PDK. Sebanyak RM250 juga kepada 20,698 orang OKU di seluruh negeri. Yang mana kita pecahkan kepada 3 kategori, iaitu 13,154 OKU penerima bantuan JKM dan juga 6,265 pelajar sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Ini anak-anak kita di kelas khas, ya. Dan juga 1,279 pelatih pemulihan dalam komuniti PDK. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Cawangan Temeluh telah menziarahi Cik Samzatul Aida di Taman Lancang Permai pada petang Rabu. Ziarah ini bertujuan untuk melihat keadaan beliau yang terlantar akibat penyakit strok yang dialaminya sejak 4 bulan lalu. Ziarah ini bertujuan untuk melihat keadaan beliau yang terlantar akibat penyakit strok yang dialaminya sejak 4 bulan yang lalu. Beliau kini dijaga oleh abangnya dan segala kos perubatannya dan barang keperluan dari duit simpanannya. Ekoran dari kos susu dan keperluannya yang tinggi dan tiada sumber lain, beliau telah memohon zakat dari MUIB bagi membantu kos perubatannya. Dalam ziarah tersebut, MUIB juga telah menghulurkan hamper barang makanan kering serta akan memberi bantuan bulanan yang sewajarnya bagi memenuhi keperluannya. Adu Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin telah melakukan walkabout ke Felda Bukit Damar bagi menghantar bangku makanan kepada lebih 150 buah keluarga yang dikuarantin akibat COVID-19. Beliau meneruskan program ke pejabat khidmat pengundi Adu Lancang bagi menyantuni pengundi sekitar yang datang hadir untuk bertemu selain menyelami masalah dan luahan oleh penduduk setempat. Pada sebelah petang hari yang sama juga, beliau berada di Pejabat UMNO bahagian Temeluh untuk bertemu pengundi sekitar Mentakap dan Temerloh. Beliau sempat bertemu dengan Jalinan Rakyat JR Adu Lancang bagi menyampaikan senarai kajian sikap kepada Ketua PDM. Selain itu, beliau mengadakan mesyuarat singkat dengan beberapa jabatan kerajaan bagi menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan penduduk Parlimen Temeloh. Adun Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Matludin pada 28 Oktober baru-baru ini telah menyampaikan sumbangan zakat Agrobank kepada 20 orang asnaf yang terpilih di Dewan Orang Ramai Kampung Tanjung Batu. Selain itu juga, pada 26 Oktober yang lalu, Yang Berhormat Adun Kuala Semantan telah menyantuni serta menyumbang sedikit bantuan kepada 10 keluarga di bawah JKKK Kampung serta Kampung Tebal dan Kampung Paya Jejawi untuk menziarahi beberapa orang pesakit kronik. Semoga bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada mereka.
Pengerusi Zon Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP Temerloh, Azril Rizal Yusof Muhammad Sarip berkata, ini kerana penglibatan NGO dalam menangani masalah sosial akan memudahkan lagi mereka untuk mendekati golongan sasar. Bagaimanapun, katanya pihak kerajaan atau agensi berkaitan juga perlu memainkan peranan mereka untuk mendekati NGO terlibat agar misi menjaga kebajikan rakyat berjaya dilaksanakan dan golongan sasar mendapat manfaatnya. Azril Rizal Yusof yang juga Ketua Pemuda UMNO bahagian Temerloh berkata, pelbagai isu melanda negara sepanjang pandemik COVID-19 termasuklah isu dadah, kes bunuh diri, hilang pekerjaan dan masalah rumah tangga. Seekor ular sawah batik gergasi seberat 150 kg dengan panjang kira-kira 7 meter berjaya ditangkap oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Temerloh di Kampung Paya Luas dekat seberang Temerloh semalam. Difahamkan ular sawah berusia antara 3 hingga 4 tahun itu sedang menuju ke kandang lembu sebelum ditemui penduduk kampung di atas jalan berhampiran kandang berkenaan. Ketua Operasi APM Temerloh Muhammad Zul Ain Bahirun berkata, dia bersama 3 anggota APM yang tiba di lokasi kejadian kira-kira pukul 8.15 malam mengambil masa kira-kira 20 minit menangkap ular berkenaan dengan bantuan penduduk kampung. Menurutnya, ular sawah terbesar yang ditangkap pada tahun ini itu diserahkan kepada pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Penghilitan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Pegawai APM Temerloh Muhammad Ikram Harun berkata, pihaknya merekodkan purata 20 tangkapan ular setiap bulan di daerah ini yang menyaksikan jumlah aduan meningkat ketika musim panas. Kayuhan otai masih berbisa. Itulah istilah yang tepat bagi menggambarkan individu yang berpengalaman atau berusia yang masih bertenaga melakukan aktiviti berbasikal. Program berbasikal AKI Ride 2021 ini telah dirasmikan oleh Adu Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syahkan bin Haji Samsudin yang telah berlangsung pada 24 Oktober lalu bertempat di Dewan Terbuka Taman Pulai Idaman. Balai Bomba dan Penyelamat Temerloh melalui Emergency Medical Rescue Service EMRS bersama 2 anggota mengiringi pelumba bagi memastikan keselamatan serta kelancaran program ini berlangsung dengan baik. Program AKI Ride ini merupakan pertandingan berbasikal bagi warga berumur 50 tahun dan ke atas. Menerusi laman Facebook Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV Negeri Pahang telah mencatatkan lebih 1,118,000 individu yang telah lengkap menerima vaksin. Jadikan jumlah populasi dewasa yang telah menerima vaksin lengkap adalah sebanyak 84.5%, manakala jumlah keseluruhan adalah 66.6%. Walaupun telah mencapai lebih 80%, namun jika dibandingkan kadar penerimaan vaksin masih rendah. Justru kami di Temerloh TV ingin terus menggalakkan rakyat Pahang untuk berdaftar vaksin bagi memastikan kita semua dilindungi dari COVID-19. Kita beralih ke berita politik. Teka-teki sama ada UMNO akan bekerjasama dengan PAS pada pilihan raya negeri PRN Melaka bergantung kepada pendirian PAS sendiri. Bagaimanapun, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan untuk meneruskan persefahaman dengan PAS selaras dengan ketetapan Perhimpunan Agung UMNO 2020, iaitu memperkukuh Muafakat Nasional MN dalam PRN Melaka. Asas persefahaman dengan PAS berpandukan kepada prinsip bahawa PAS menggunakan lambang partinya sendiri selaras dengan semangat dan ketetapan Jawatan Kuasa Induk MN dalam mesyuarat pada 19 Oktober hingga 18 November 2020. Ini adalah untuk mengelakkan pertumbungan sesama sendiri selain mengekalkan penggunaan lambang parti masing-masing dalam pilihan raya nanti. Mengulas lanjut, MKT UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu berkata, keputusan tersebut juga sememangnya ditunggu-tunggu oleh parti-parti lain termasuk PAS. MKT juga memberikan mandat kepada Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memuktamadkan sebarang keputusan berkaitan PRN Melaka. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh pendamaan calon bagi PRN Melaka ialah pada 8 November, manakala tarikh mengundi pula pada 20 November. Pada Sabtu ini, Seri Pahang tidak boleh tewas atau seri jika mahu memberi cabaran kepada 3 pasukan lain untuk layak beraksi di suku akhir piala berprestij ini. Tiada yang mustahil walaupun mengalami 2 kekalahan sebelum ini, tetapi segalanya boleh dilakukan pemain jika mereka memamerkan semangat juang tinggi dan kekal fokus sepanjang 90 minit perlawanan, katanya.
Ditanya kehadiran penyokong ke stadium, Cik Nasir percaya sokongan padu yang akan diberikan peminat skuad Tok Gajah mampu memberi motivasi kepada pemain. Justru katanya semua pemain diharap dapat beraksi pada tahap terbaik dan mengikut arahan yang diberikan Ketua Jurulatih Dollah Saleh. Ketika ini, peluang masih lagi terbuka dan apa yang perlu dilakukan pemain ialah mencatatkan kemenangan ke atas Penang FC. Dalam kumpulan A, Sarawak United mengutip 6 mata, diikuti KL City FC 4, Penang FC 1 dan Seri Pahang tanpa sebarang mata selepas tewas dalam 2 perlawanan. Sekian daripada saya, Izzati Muhammad. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.